Dalam hadis terdapat beberapa hadis yang menyebut tentang fadilat berpuasa pada hari Arafah ni. Antaranya hadis yang menyebut tentang balasan keampunan untuk 2 tahun. Balasan keampunan untuk 2 tahun, tahun yang lepas dan 1 tahun yang datang, bagi mereka-mereka yang berpuasa pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada peluang yang sebegini. Ini merujuk kembali kepada keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umumnya. Kita dikurniakan dengan beberapa keistimewaan. Sekalipun umumnya umat Nabi Muhammad disifatkan manusia yang diberi peluang untuk hidup dalam lingkungan 60 hingga ke 70 tahun. Walaupun ada di kalangan kita barangkali yang sudah melepasi 70 tahun. Pak Syahab berapa dah? Tak apa lagi. 65. Dalam hadis ada disebut a'maru ummati baina 60 ila 70. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibn Majah. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 hingga ke 70. Ini pada kebiasaannya. Boleh jadi kurang daripada 60 dah jalan, boleh jadi lebih daripada 70. Ada jarang-jarang. Hari siapa mati dalam sehari dua ni, umur dia 100 lebih. Anda tak ingat dah sebab dia. Allah baru hari kemarin dia sebut-sebut 100, dekat 120, 118 tahun dia umur dia. Ialah mereka-mereka yang Allah bagi peluang untuk hidup lebih. Jadi berbanding dengan umat yang terdahulu, barangkali dalam Al-Quran ada disebut mengenai umat Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan umat dia, mereka diberi peluang untuk hidup lebih lama, jauh lebih lama daripada kita. 950 tahun. 950 tahun. 1000 kurang 50, mana 950 tahun. Jadi tentulah kalau mereka gunakan kesempatan umur yang begitu panjang untuk mengerjakan amalan kebajikan, sudah tentulah mereka berpeluang mengaut keuntungan akhirat lebih besar, lebih banyak daripada kita. Akan tetapi keistimewaan umat Nabi Muhammad ini walaupun kita tak panjang umur macam umat yang terdahulu, akan tetapi kita dikurniakan keistimewaan tertentu. Salah satu daripadanya ialah apa yang telah saya sebutkan, kelebihan berpuasa pada hari ini. Kita dapat cover 2 tahun. Jadi kalau hari itu kita puasa Ramadan 1 bulan, kita iringi Ramadan dengan 6 hari daripada bulan Syawal, bagaikan kita berpuasa untuk 1 tahun. Setiap hari kita berpuasa Ramadan maupun bukan Ramadan, paling minimum ganjaran yang Allah janjikan 10 kali ganda. 10 kali ganda. Jadi kalau 36 bermakna 10 kali 36, 360. Itu yang dikatakan seolah-olah kita berpuasa selama 1 tahun. Kemudian kita berpuasa pada hari ini pula, Tuhan bagi ganjaran kat kita keampunan selama 2 tahun. 1 tahun yang lepas, 1 tahun yang akan datang. Kemudian tak lama lagi selepas ni kita disunatkan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram dan juga yang ke-10. Fadilat di sebalik berpuasa pada hari 10 Muharram dijanjikan dengan balasan keampunan 1 tahun. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dah kita boleh dapat. Kemudian dalam hadis Nabi disebut Nabi sering berpuasa pada hari-hari
Ashura, mana 10 Muharram, dan juga 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Anda dengar ramai di kalangan jemaah kita yang mula berpuasa pada tahun ini mula daripada 1 Zulhijjah sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan juga Nabi juga berpuasa, kalau kita boleh mampu buat, 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Walaupun hadis-hadis yang berkenaan ada di antaranya yang menyebut dengan ganjaran tertentu, tapi ada pula amalan-amalan berpuasa dalam hadis tidak disebut dengan ganjaran, tetapi kita yakin di sebalik amalan kita ikhlas kerana Allah, kita akan menempah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diberi peluang untuk melakukan amalan kebajikan kerana Allah pada malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar pada bulan puasa lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu dalam lingkungan 85 tahun. Maknanya kalau kita boleh dapat benda tu pada malam Lailatul Qadar Ramadan yang lepas, kita dah dapat tempah ganjaran bagaikan kita hidup dan beramal dengan kebajikan kerana Allah selama 85 tahun. Jadi inilah yang memberikan peluang gandaan demi gandaan untuk kita menempah. Kita bermuhasabah dengan Allah. Allah tidak menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bila dia janji melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi, dia tidak memungkiri janji. Yang mungkir janji selalu kita yang mungkir janji. Selalu kita mungkir janji. Kita mungkir janji dengan diri kita. Kadang nak tidur malam tu duk janji dengan diri kita dah, sekejap nak bangun lagi, nak bangkit, nak sembahyang, nak buat apa-apa, jaga, tapi tak bangkit. Sekejap lena balik. Sekejap lagi dia. Kita mungkir janji kita dengan diri kita sendiri. Ada kadang-kadang bila kita berazam sangat, kita berdoa kepada Tuhan, minta bagi kekuatan nak bangun. Jaga. Macam orang pergi gerak kita. Macam pergi gerak, pegang bau kita, kocak. Bangun. Tak ada siapa pun. Tapi maknanya Allah menepati janji ataupun permintaan kita ditunaikan. Kemudian selebihnya tu kitalah kena berusaha, kena bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Allah tidak pernah memungkiri janji. Yang kita bimbang, kita yang selalu mungkir janji. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Yang kita bimbang, kita sendiri sering melakukan kezaliman, hinggakan kepada diri kita sendiri dan juga mereka-mereka yang terdekat dengan kita. Dalam perbahasan perbincangan ulama-ulama tafsir, ulama hadis, mereka sering mengaitkan kelebihan 9 hari daripada bulan Zulhijjah ni dengan ayat wal fajri wa layalin ashrin, ayat dalam surah Al-Fajr. Berkata Ibn Kathir rahimahullah, yang dikenaki dengan layalin ashrin, malam-malam yang 10, ialah 10 Zulhijjah, makna 1 hingga 10 Zulhijjah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Ayat ini ditujukan kepada para jemaah haji yang sedang sibuk mengerjakan ibadah haji. Daripada saat mereka mula niat mengerjakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umrah, mereka dikenaki supaya senantiasa mengingati Allah pada hari-hari yang dikenal pasti ataupun hari-hari yang diketahui umum. Fi ayyamin ma'lumatin.
Dan juga tidak terkecuali kita yang tidak berkesempatan mengerjakan ibadah haji. Maknanya ayat ini juga menyeru kepada semua umat Islam, termasuk kita-kita yang tak pergi buat haji pun, supaya kita sering mengingati Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari maklumat. Ayyamin maklumat merujuk kepada layalin ashr, wal fajri wa layalin ashr, 10 bulan Zulhijjah. Jadi ulama-ulama kita cuba buat perbandingan di antara 10 Zulhijjah dengan 10 Ramadan. 10 Ramadan kelebihan dia kerana ada malam Al-Qadar. 10 Zulhijjah kelebihan dia dikaitkan dengan puasa, dikaitkan dengan amalan haji, kerana ada haji pada bulan ni, dan haji itu salah satu rukun Islam yang 5. Di samping itu juga kita pada bulan Zulhijjah juga ada 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik ni kita diberi kelonggaran, diberi pelepasan untuk makan, minum berhari raya lebih daripada biasa. Kalau hari-hari kita makan sepinggan, barangkali hari ini boleh 2 pinggan. Hari-hari yang kenaan boleh 2 pinggan. Kalau pada masa-masa yang lain kita makan daging barangkali seminggu sekali ataupun sebulan sekali dan seterusnya. Tapi pada hari-hari raya kurban dan juga hari-hari tasyrik ni, kita dibenarkan untuk makan lebih daripada biasa. Nak makan daging hari-hari pun boleh, tak ada masalah. Bagi orang yang tak bermasalah, tak ada masalah kesihatan lah. Yang ada masalah kesihatan tu beringat-beringat lah. Itu pasal masalah kesihatan, masalah lain. Tapi anda lah, kalau anda pergi ke Mekah, anda tak pantang. Anda lah, pengalaman anda. Anda pergi ke Mekah, anda tak pantang apa. Ubat anda tak makan. Anda bawa je standby. Bahasa tak sedap, makan ubat. Tapi kalau selagi anda tak rasa tak sedap, anda tak pantang. Kibah anda makan hari-hari, tak ada masalah. Tak ada masalah. Balik tu rasa segar, rasa bertenaga. Itu yang lama-lama sikit tak pergi, rasa nak pergi. Bila lama-lama tak pergi, masa nak pergi. Dia ada kelebihan dia lah. Wallahu a'lam. Baik. Abdullah ibn Abbas menafsirkan ayat wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Kata Ibn Abbas, innahal ashru, ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui itu ialah 10 hari bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah. Teringat tengok kuku panjang, jadi macam apa orang kata, ialah lama, banyak hari tak kena ukur macam mana, 10 hari. Kita duduk dalam pantang ni. Jemaah haji duduk jemaah haji mereka duduk dalam pantang kerana mereka niat ihram. Kita duduk dalam pantang juga kerana kita niat nak buat kurban. Jadi dari saat kita pasang niat nak buat kurban, bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah selepas selesai kurban besok, kita dilarang kerak kuku, dilarang gunting rambut, gunting misai, ambil bulu badan mana-mana, tak boleh. Ataupun saja-saja nak buat rajin, nak duk korek sana korek sini, dah tak boleh. Pantang. Macam sama juga jemaah haji yang dalam pantang mereka dalam ihram. Itu maknanya kita walaupun kita tak pergi buat haji, tapi hati kita bersama dengan mereka. Kita bersama dengan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira siang, tak kira malam. Sebab tu kita jangan lepaskan peluang ni. Peluang ni akan datang setiap tahun. Peluang ni akan datang setiap tahun. Jadi kalau setiap kali datang peluang yang sebegini, kita asyik duk lepas peluang saja, memang jawabnya bankrupt. Dalam hadis Nabi kata, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa yang dikatakan bankrupt tu? Para sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lah yang paling mengetahui apa maksud muflis dalam hadis Nabi tadi. Nabi kata,
Muflis tu ialah orang yang apabila tiba hari balasan di akhirat kelak, bila dia datang menghadap Tuhan, dia bawa dengan amalan dia sekian banyak, yang baik cara baik, yang tak baik cara tak baik. Dia berdepan dengan hutang banyak dengan sesama makhluk, sesama dengan jiran, tetangga, sahabat, handai dan macam-macam lagi, laki, bini, anak, pinak dan macam-macam. Sehingga hutang-hutang dia tu perlu diselesaikan, perlu dilangsaikan terlebih dahulu sebelum dia ditentukan dengan kedudukan sama ada menjadi ahli syurga maupun menjadi ahli neraka. Jadi dalam proses menyelesaikan hutang-hutang tadi, termasuklah apa yang dikatakan dia melakukan kezaliman terhadap saudara se-Islam dengan dia terhadap makhluk-makhluk Tuhan yang lain, termasuk orang bukan Islam, termasuk binatang-binatang, termasuk kayu-kayan, tumbuh-tumbuhan dan berbagai-bagai lagi. Semuanya tu akan dilangsai, akan diselesaikan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebut hinggakan kambing yang sesama kambing bila bergaduh patah tanduk, salah satunya patah tanduk pun akan Tuhan selesaikan. Mahkamah pengadilan Tuhan takkan tinggal, takkan kecuali takkan mengecualikan walau satu kes sekalipun, walaupun sekecil kes sekalipun. Jadi di situlah amalan kebajikan kita tadi, kalau dah digunakan habis untuk bayar hutang, apa akan berlaku? Semayang kita, zakat kita, puasa kita, yang sikit-sikit tu, yang tak seberapa tu, habis bayar hutang, apa yang tinggal kepada kita? Tinggal hak tak baik, hak jahat, hak tak senonoh. Hak tak senonoh ni dalam Quran Tuhan kata apa? Bila kita diperlihatkan amalan yang baik, seronok muka kita, senyum melebar. Bila diperlihatkan amalan yang tidak baik dari arah kiri, kita rasa tak mau tengok. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kita harap kalau lah benda tu dibawa jauh-jauh, sejauh-jauhnya, tak mau tengok langsung. Jadi kalaulah pada akhirnya kita hanya tinggal hak tak baik saja, nak tengok tak nak tengok pun, itulah habuan kita. Andai kata hutang kita masih tertangguh, masih berbaki, maka kejahatan pihak yang kita pernah melakukan kezaliman terhadap dia tadi, dia ambil untuk bayar hutang kita. Ambil hak jahat dia buat main kat kita. Dah lah hak jahat kita dah sekian banyak dah, dia bawa main hak jahat dia lagi, hak jahat orang tu, hak jahat ni, yang tinggal semua hak jahat-jahat, hak tak senonoh belaka. Jadi siapa yang rugi? Kitalah rugi. Peluang-peluang yang datang, yang Tuhan bagi tawaran demi tawaran, promosi, Tuhan buat promosi, tawaran demi tawaran kat kita, kita lepaskan peluang. Nasib baiklah kita masih hidup lagi, masih boleh buat walaupun sehari dua hari. Ramai yang merungut kat ana, dia kata kami tak pernah dengar ustaz kata sunat berpuasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah, bermula daripada 1 Zulhijjah, 9 hari daripada bulan Zulhijjah, bermula daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Tak pernah dengar. Dulu waktu ana baru-baru balik dulu, 28 tahun dulu, ana pergi mengajak di Kuala Batam. Dia kata lagu tu juga pasal puasa hari ni saja. Puasa 9 Zulhijjah saja. Tak pernah dengar kata. Tak pernah dengar. Ada juga yang kata kami duk tengoklah seorang dua yang duk puasa lagu tu. Jadi perkara tu dah berapa lama dah berjalan dalam hidup kita. Rugilah kita. Jadi kerugian itu tidak akan kembali untuk kita melakukan. Bahkan apa yang ada di depan mata kita hanyalah sisa-sisa baki umur kita. Tak tahulah berapa kali lagi. Barangkali satu kali ni sajalah, ini yang pertama dan ini yang terakhir barangkali, dan macam-macam lagi. Pernah juga kita dikata
Persatuan Ulama Pulau Pinang ni persatuan puasa sunat. Pernah dengar kuliah? Orang kata kat kita ajak puasa 9 Zulhijjah, hari Arafah ni lah. Depa kata kat kita Persatuan Ulama puasa sunat. Tak apalah, Persatuan Ulama puasa sunat pun tak apalah. Bukan kita orang yang pertama dikatakan begitu. Orang yang lebih hebat daripada kita pun pernah dicemuh dengan berbagai cemuhan, ejekan dan sebagainya. Tak kisah. Yang pentingnya hubungan kita dengan Allah tadi, kita dapat memperbetulkan dari masa ke semasa dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seberapa daya yang kita mampu. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdala min hadhihi al-'ashri." Apakah amalan pada hari-hari yang paling afdal atau daripada 10 hari ini? Qalu, para sahabat jawab apa? Para sahabat jawab, walal jihad, termasuk jihad. Kala Nabi jawab, walal jihad illa, kecuali rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai', kecuali seorang lelaki yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan menggadai nyawa dia, maknanya dia keluar untuk berjihad sehingga dia terdedah kepada bahaya, nyawa dia dalam keadaan bahaya, dan harta benda dia pula tidak dapat dibawa kembali sedikit pun. Habis harta benda dia, tinggal nyawa dia, nasib baik tak mati, tapi dia telah meletakkan nyawa dia dalam keadaan bahaya. Orang yang semacam ni lebih afdal dengan amalan dia tadi daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ni. Seterusnya hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wala ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashri. Tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih kasih kepadanya daripada amalan pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ni. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi, maka perbanyakkanlah pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini dengan amalan tahlil. Tahlil ni kita kena mengucap 2 kalimah syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun la ilaha illallah, kalimah syahadah yang pertama dan juga kalimah syahadah yang kedua. Itu makna tahlil. Jadi hari-hari ini kita dikehendaki supaya perbanyakkan tahlil, tak kira pada waktu siang maupun pada waktu malam. Jangan tunggu nanti ada mati di kalangan kita baru nak buat tahlil pada malam-malam yang pertama, kedua, ketiga sampai malam yang ke-7, 14 pula, 40 pula, haul setahun sekali dah kan. Inilah hari-hari yang hadis Nabi menjelaskan kepada kita supaya kita perbanyakkan amalan tahlil. Amalan tahlil ni boleh dilakukan secara bersendirian. Kita duduk di rumah kita boleh, kita duduk di pejabat kita boleh, sambil-sambil duduk buat kerja boleh buat. Boleh kita bertahlil. Kerja pun boleh berjalan dengan baik, dan kita boleh melakukan satu amalan yang sangat digalakkan, sangat bernilai berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Salah satunya ialah amalan bertahlil pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Ni kan duk tengok Hindustan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab dia Al-Mu'jamul Kabir, dan terdapat riwayat daripada Sa'id ibn Jubair rahimahullah, di mana Sa'id ibn Jubair yang telah meriwayatkan hadis Ibn Abbas yang lepas tu, kata dia, idza dakhalatil ashru ijtahada ijtihadan, idza dakhaltal ashra ijtahid ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alaih, rawahu ad-Darimi bi isnadin hasan. Apabila kita dapat ataupun kita masuk pada 10 hari bulan Zulhijjah, maka kita hendaklah bersungguh-sungguh dengan sesungguh-sungguhnya sekadar yang termampu yang kita lakukan, yang kita mampu lakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikenaki supaya banyakkan tahlil, banyakkan takbir dan banyakkan tahmid. Sebab tu dikatakan Abdullah ibn Umar dan juga Abu Hurairah sering mengucap takbir di mana-mana saja mereka berada, bermula daripada 1 Zulhijjah lagi. Mula daripada 1 Zulhijjah mereka mengucap takbir, sama ada lepas sembahyang fardu maupun dalam waktu-waktu biasa. Hingga kan di pasar-pasar juga mereka ni terkenal. Abdullah ibn Umar dan juga Abu Hurairah sering mengucap takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duk tunggu malam raya baru nak mula takbir kan. Dah mula tu dia pakai pulun malam raya tak tidur dah. Tak tidur dah sampai kita kalau rumah aku dekat masjid tu, Allah. Dengan kita tak boleh lena malam tu. Depa pakai takbir malam tu. Dalam hadis ada disebut dua jenis takbir dan tahmid ni tadi. Yang pertama dikatakan takbir mutlak. Takbir mutlak ni takbir yang tidak dikaitkan dengan hari raya. Jadi boleh kita mula bertakbir daripada 1 Zulhijjah sehinggalah kepada sebelum jatuh matahari hari yang ke-13 Zulhijjah, hari tasyrik. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis juga ada disebut takbir boleh bermula pada setelah naik fajar pagi tadi, hari Arafah ni. Naik fajar pagi tadi, lepas sembahyang subuh dah boleh start. Sehinggalah kepada sebelum jatuh matahari hari yang ke-13 Zulhijjah. Dan yang ketiga, ini dinamakan takbir muqayyad. Takbir tu dikaitkan dengan hari raya. Yang ni bermula daripada jatuhnya matahari petang ni, saat lagi kita buka puasa, saat lagi lepas buka puasa takbir lah tu, sehinggalah sebelum jatuh matahari hari yang ke-13 Zulhijjah. Ini dinamakan takbir muqayyad. Yang sebelum tu dinamakan takbir mutlak. Boleh dilakukan. Ini boleh dilakukan. Ada dalam hadis-hadis yang menyebut dan menggalakkan kita supaya melakukan amalan takbir dan tahmid.